Bang, berhentilah dulu. Mari kita pergi makan. Pergilah awak makan dulu. Nanti kadang kalau abang lapar, abang tahulah pergi makan. This is a very good program, definitely. Ini program-program yang kita macam reintroduce old film kan kepada penonton. Macam saya memang tak pernah, yalah, filem ni pun dibuat sebelum kelahiran I kan. But I memang tak pernah tengok filem ni. Maybe tak pernah tayang kat TV kot. Because I think dia punya tema is quite controversial untuk masyarakat kita. Yeah, but this is a very good effort actually. Dan kita kena jemput lebih ramai orang, lebih ramai penonton supaya orang aware kita punya old films ataupun filem-filem lama supaya orang appreciate lah kan what has been done. Dari pagi sudah 10 cawan kopi abang minum. Sedangkan abang belum makan satu barang pun lagi. Okay, of course I baca dia punya sinopsis masa datang tu. So I kind of thought like macam okay lah, normal lah, boleh expect lah gitu. Tapi sebenarnya it turned out like no, I did not expect dia punya outcome of the story. Sebab dia sangat berlawanan dengan what I expect of masyarakat kita pada masa itu. Sebab I fikir ending dia pasti ada sedih-sedih ataupun penyesalan and that. Tidak ada langsung gambaran tentang Islamic living, tak ada. Tapi on the other hand, the whole film tu memang I tak sangka yang pada masa itu pengarah and the making and all that sangat terbuka, pemikiran sangat terbuka. Dia tidak merendahkan wanita. It's very macam nak kata tidak judgemental at all towards tak bias pun sama ada baik untuk lelaki atau untuk perempuan kan. Dia as it is saja kan. And it's quite shocking to watch lah because I rasa macam mana nilai-nilai yang selalu kita tengok dalam especially filem-filem lama kan. Tapi come to think of it, sebenarnya memang kalau during those years even filem-filem P.Ramlee pun sebenarnya tak selalunya tak menekankan sangat the spiritual values of masyarakat pada masa itu kan. But quite an eye-opening for me lah. Ayah. Ya sayang. Ayah sudah kenyang. Ya, ayah dah kenyang. Ayah. Ya. Nanti ayah belikan Nani coklat sama anak asuh. Ya, nanti ayah belikan. Tapi ingat, jangan jahat. Ayah pergi kerja. Gani, ayah nak pergi kerja. Kas comel satu. Saya rasa program ni baik, perlu diadakan selalu, especially sesi selepas tayangan tu, perbincangan dan sebagainya. So saya rasa baiklah. Saya kurang minat lah dengan program-program yang lepas tayangan, lepas tu dia tutup. Kalau ada dialog macam ni, atau lebih baik lagi kalau ada filem yang sekarang dengan jemputan pengarahnya sendiri, itu lebih baik. Sebab kita dapat dengar pandangan pengarah tu sendiri. Saya rasa pengarah pun nak dengar juga feedback penonton dia kan. Saya rasa itu lebih baik lagi lah. Dari segi sinematografi, saya nampak dia kena pada zaman itu dengan cara dia tak banyak pergerakan, sesuai pada zaman tu lah. Tapi at the same time pengarah juga cuba explore lah atau meneroka teknik-teknik yang baru. Contohnya dari segi muzik, dia cuba masukkan teknik-teknik muzik yang sesuai pada zaman itu. Ada juga beberapa tangkapan gambar di mana pengarah menekankan kepada lakonan pergerakan kereta, contohnya pusing balik, lakonan watak tu tidak peduli pandangan matanya, semua tu sebenarnya dia memberi satu paparan keadaan emosi dalaman watak tu, tapi dia tak sebut. Saya rasa itu salah satu cara lah pengarah, teknik penggambaran dia lah. Kalau kita menganggap filem sebagai satu medium yang merekod sejarah, kalau kita anggap itulah, kita nampak banyak yang berbeza lah. First of all dari segi pertuturan, second dari segi adat orang Melayu itu sendiri, yang kita nampak zaman tu lebih steady, lebih respectful, lebih menghormati, dan dia tidak ekspresif, tidak impulsif
So tak bermakna mereka tak marah, tak bermakna mereka tak ada perasaan. Mereka ada semua tu, tapi dia ditunjukkan dengan cara yang tidak direct. Tapi kita faham benda tu berlaku dalaman dia. Dari segi reaksi yang ditunjukkan oleh watak yang satu lagi. Katakan kalau masa dia suami tu balik dari Kelantan kan, dia tahu isteri dia dah macam tak minat kat dia dah. Tapi dia tak tunjuk dia ni. Dia tunjuk dengan cara isteri dia tak kisah saja. Macam tu. Dan dekat situ kita nampak perasaan lelaki tu sebenarnya. Bandingkan kalau that isteri okey tak apa, tinggal dekat rumah tu, at least kita rasa perasaan lelaki tu tidak tercala sangat lah, at least ego dia lah. Tapi dekat sini dia tunjukkan perasaan lelaki tu atau watak lelaki tu terkena sebab isteri dia tak peduli. And then macam mana lelaki dia tu dia reclaim balik dia punya maruah dia, dia pergi ke pantai tu dan dia jaga. Maknanya yes, saya tercala tetapi saya ada cara saya sendiri untuk cover balik. Begitu juga watak wanita tu pun kita nampak dia menderita, tapi dia ada caranya sendiri untuk bangkit semula. Itu yang saya rasa beza dengan filem-filem sekarang. Filem-filem sekarang, setengah-setengah orang yang terkena tu, dia akan hanyutlah, bunuh diri ke jadi something else ataupun ada perubahan something else jadilah. Tapi dekat sini kita nampak ada usaha dia come back again. Saya rasa filem-filem terutamanya era 1960-an ini dan filem-filem yang mempunyai isu-isu seperti ini, saya rasa wajar ditayangkan dan diberi apresiasi yang sepatutnya lah, kerana isu yang dibawa ini adalah satu isu yang orang kata tak lapuk di zaman lah. Orang kata apa yang berlaku itu masih berlaku pada hari ini, dan apa yang dibincangkan, diketengahkan oleh pengarah dan juga penulis filem tersebut, saya rasa adalah satu yang relevan. Even until now, we can still relate whatever happened during that time pada watak itu, pada ketika itu, dan masih boleh dibincangkan atau diperkatakan dengan dan dikaitkan dengan isu-isu sekarang. Saya rasa apa yang unik tentang filem ini adalah mungkin isu yang dibawa, yang diketengahkan, yang apa yang saya faham lah. Dan saya rasa isu yang dibawa ini agak menarik kerana ada sedikit orang kata isu tentang gender ataupun representasi wanita yang mungkin agak berlainan daripada bagaimana pemaparan wanita sebelum ini di dalam filem-filem yang sebelum inilah. Jadi saya rasa dekat situ ada satu isu sosial yang diangkat, terutama sekali hal-hal berkaitan dengan rumah tangga, hubungan di antara suami isteri, hubungan di antara lelaki dan wanita, dan saya rasa dia sangat menarik kerana pada ketika itu isu-isu ini bukanlah satu isu-isu yang diangkat secara orang kata terbuka dan terutamanya di dalam filem lah. Dan apa yang menarik dalam filem ini saya rasa adalah watak wanita yang dipaparkan, bagaimana wanita ini pada saya diberikan satu kuasa ataupun power di mana mereka menentukan sendiri jalan hidup dia, pilihan dia, dan bagaimana dia keluar daripada ketidakselesaan dia ataupun apa yang dia tidak suka yang dialami dan memilih jalan yang dia pilih itulah. Kalau ikutkan secara keseluruhan apa yang boleh saya beri komen tentang filem Cinta Kasih dan Sayang dari tahun 1965 ini, saya dapat rasakan yang ia menceritakan sesuatu perkara yang sebenarnya berlaku pada kehidupan seharian kita dan diterjemahkan dalam bentuk filem. Dan benda tu berlaku sejak dari tahun 1965 dan sebenar-benarnya dari dulu lagi sehingga dah sekarang masalah yang sama masih lagi wujud, dan dia satu cerita yang sangat menarik sebab cerita tentang skandal, cerita tentang perhubungan suami isteri, cerita tentang jiran tetangga, cerita tentang banyak perkara kehidupan kita di Malaysia pada tahun 1965, dan saya rasa sesuatu yang menarik untuk dipertontonkan pada orang ramai. And it's actually a very interesting touch by the director itself, dan saya harap benda-benda macam ni kita patut ketengahkan lagi dalam bentuk filem.
kalau ikutkan topik pasal cheating ni agak berat lah juga kan. Tapi dia boleh juga buat benda tu jadi light at the end. And I guess sebab in the end both husband and wife kena bagi attention je kepada each other. So solutionnya macam tu lah, kena pandai-pandai bahagikan masa dan bagi attention kepada pasangan masing-masing, barulah hidup bahagia macam tu. Abang Nazir, maafkanlah kesalahan Norma. Sudah, lupakanlah itu, Ma. Bersyukurlah Ma telah selamat.